الحمد لله القائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sekalian jemaah yang hadir, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diredai oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Pada hari yang penuh kemuliaan ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Islam Agama Kasih Sayang. Islam sebagai agama berkasih sayang yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat atau kasih sayang dalam Islam meliputi sekalian makhluk, yang mana ianya tidak hanya terbatas kepada manusia, bahkan menjangkau kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sekalian alam. Islam merupakan agama yang benar-benar memerintahkan penganutnya untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama makhluk. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang itu dikasihi yang maha penyayang, yakni Allah. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, nescaya kalian akan disayangi makhluk yang ada di langit. Riwayat At-Tirmizi. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasahihul Ibad sewaktu menghuraikan hadis di atas menyatakan bahawa orang-orang yang penyayang kepada makhluk yang ada di bumi, iaitu manusia dan juga haiwan, beliau menyarankan agar menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar kemampuan yang ada, walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal, dengan kasih sayang serta mendoakan agar diperoleh limpahan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita akan mendapatkan kasih sayang daripada penduduk langit, iaitu para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jumlahnya melebihi penduduk bumi. Al-Mubarakfuri menukilkan huraian At-Tibi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi terhadap hadis yang sama, bahawa beliau menyatakan lafaz makhluk yang ada di bumi, iaitu man fil ard, meliputi semua jenis makhluk. Maka berkasih sayanglah kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak bermola, yakni orang fajir. Begitu juga terhadap orang yang berakal
ataupun juga kepada orang yang jahil, dan juga kepada binatang liar ataupun burung. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkasih sayang atau berbuat baik terhadap haiwan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nas yang menunjukkan ianya dihitung sebagai amal kebajikan, bahkan boleh menjadi sebab kepada pengampunan dosa dan peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang lelaki kehausan yang sangat terlalu haus turun ke perigi mendapatkan air. Ketika keluar daripada perigi, dilihatnya seekor anjing menjalirkan lidah menjilat-jilat tanah kehausan. Kasihan terhadap haiwan tersebut, lelaki tadi turun kembali mengisi air dengan kasutnya, kemudian digigit, lalu dibawa naik ke atas dan diberikan anjing itu minum. Usaha murni yang dibuat oleh lelaki itu menyebabkan dosanya diampunkan. Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Dinar serta Ibnu Hibban menyatakan lelaki tersebut dimasukkan ke dalam syurga kerana usaha tersebut. Para sahabat yang mendengarkan kisah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajra." Qala fi kulli kabin ratbatin ajr. Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada setiap yang bernyawa ada pahala. Riwayat Al-Bukhari. Sebaliknya, siapa yang tidak berbuat baik terhadap haiwan serta menzalimi haiwan tersebut boleh menjadi sebab kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga sebab masuk ke dalam neraka Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang wanita dimasukkan ke neraka kerana mengurung seekor kucing tanpa diberikan makanan dan minuman, sehingga kucing tersebut mati kelaparan. Tanpa dibiarkan ianya bebas mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, penguatkuasaan Akta Kebajikan Haiwan 2015, Akta 772 yang mengenakan hukuman keras termasuk penjara kepada yang bersalah menzalimi haiwan di negara ini, masih lagi dilihat belum berjaya membendung penganiayaan terhadap haiwan. Akhbar Sinar Harian pada 26 Mac 2023 yang lalu mencatatkan kes-kes kezaliman terhadap kucing seperti yang berikut. Pada tahun 2019 bulan November, tular video seorang lelaki memasukkan seekor kucing bunting dalam pengering pakaian di sebuah lobi layan diri. Pada tahun 2020 bulan Mei, rakaman video memaparkan tindakan kejam sekumpulan wanita mendera dan memijap seekor anak kucing sehingga mati. Pada tahun 2021 bulan Februari, seekor kucing ditemukan mati dalam keadaan tragis dengan keempat-empat kakinya hilang, dipercayai dikerat individu yang tidak bertanggungjawab. Pada tahun ini bulan Mac, seorang lelaki tergamak menjadikan anak kucing menerusi pengambilan sebagai hidangan ular sawa peliharaannya. Dan pada tahun yang sama pada bulan Mac, puluhan rangka, bangkai, cebisan organ dan daging kisar dipercayai kes kezaliman kucing ditemukan di sebuah kondominium di ibu kota. Kes-kes di atas adalah khusus berkaitan dengan kucing. Namun wujud kes-kes kezaliman yang dilakukan terhadap haiwan belaan ataupun jalanan yang lainnya seperti anjing, bahkan terhadap haiwan liar, di mana Akhbar Harian Metro 25 Oktober
2021 mencatatkan sejumlah monyet liar ditemukan mati dipercayai akibat diracun. Kezaliman terhadap haiwan berlaku apabila tidak diberi makan dan minum, ditinggalkan oleh pemilik yang berpindah, kurungan yang kotor, diikat dengan rantai yang pendek dan terdedah kepada panas serta hujan. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya Islam telah menerapkan konsep ihsan, berbuat baik dan berkasih sayang dalam kehidupan terhadap sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sejak pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan sebagai rahmah kepada sekalian alam telah bekerja ke arah membela hak asasi manusia dan haiwan yang telah dicaburi dengan pelbagai jenis pelanggaran seperti kehambaan, begitu juga dengan kezaliman, pembunuhan dan sebagainya. Ketika itu tidak ada orang lain yang menyedari perkara ini kecuali pada zaman kemudian di mana institusi, badan dan organisasi ditubuhkan bagi melindungi, membela dan menjaga kebajikan haiwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i daripada As-Sa'id radhiyallahu anhu, bahawa siapa yang membunuh burung pipit bukan untuk dimakan ataupun dimanfaatkan, maka burung tersebut akan mengadukannya pada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, sebagaimana hadis riwayat Muslim daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahawa siapa yang mahu membunuh atau menyembelih haiwan, maka sempurnakan secara baik dengan menajamkan alatannya dan memudahkan sembelihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seekor unta yang sangat kurus menegaskan, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud daripada Sahal bin Al-Hanzaliyah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwa atau takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menguruskan haiwan dengan menungganginya secara baik dan memakannya juga secara baik. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulm ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam." Wahai hambaku, aku telah haramkan bagiku kezaliman dan aku juga telah menjadikannya haram dalam kalangan kamu, maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Riwayat Muslim. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Yang pertamanya, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada seluruh makhluk, sama ada manusia, haiwan, tumbuhan dan sekalian alam. Yang keduanya, umat Islam hendaklah memahami bahawa berkasih sayang atau berbuat baik terhadap haiwan adalah ibadah yang boleh mengundang keredaan dan pengabdian terhadapnya, boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, umat Islam hendaklah menyadari bahawa isu kezaliman dan penganiayaan terhadap haiwan dapat dibanteras dengan memupuk perasaan ihsan serta mewujudkan kesedaran dalam masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardh wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Shadaqallahul azim. Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu.
tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka untuk dihisab dan menerima balasan. Suratul An'am ayat 38. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.